Merdeka! Merdeka! Pengenalan berkenaan tokoh wanita yang dipilih iaitu Khatijah Siddiq. Nama sebenar Khatijah Siddiq adalah Cik Khadijah binti Muhammad Siddiq. Beliau telah dilahirkan pada tahun 1918 di Pariaman, Sumatera Barat, Indonesia. Beliau merupakan anak keempat daripada 9 adik-beradik. Beliau telah mendapatkan pendidikan awal di sekolah Belanda. Beliau juga telah bersekolah di sekolah menengah di Padang, Indonesia. Sepanjang persekolahan, beliau juga telah menyertai persatuan-persatuan di sekolahnya seperti Keputrian Indonesia. Beliau juga telah menubuhkan sebuah persatuan penulis bersama rakan-rakannya yang dinamakan Al-Jasni. Khatijah juga pernah menjadi guru di sebuah sekolah di Biruan Aceh pada tahun 1942 dan di sekolah Nippon pada tahun 1943. Khatijah juga telah berkahwin dengan Dr. Hamzah Taib pada tahun 1948 yang merupakan naib yang di-Pertua Lembaga Kesatuan Melayu Johor. Beliau juga mempunyai 4 orang anak. Pencapaian beliau juga pernah menjadi setiausaha hak ehwal wanita dari tahun 1953 sehingga 1954. Beliau juga adalah satu-satunya ketua wanita UMNO pada tahun 1954 yang digelar Iron Lady of Malaya dan juga telah dipecat pada tahun 1956 disebabkan kelantangan beliau berbicara sejajar dengan gelaran tersebutlah. Okey. Beliau juga pernah menjadi setiausaha hal ehwal wanita dari tahun 1953 hingga 1954. Merupakan salah seorang jawatan kuasa kerja tertinggi PAS pada tahun akhir 1958 setelah beralih daripada UMNO. Beliau kemudian menjadi ketua Dewan Muslimat PAS pada tahun 1964 dan tahun 1965. Beliau juga pernah menjadi naib ketua Pergerakan Kaum Ibu UMNO pada tahun 1971 setelah kembali menyertai UMNO setelah kalah dalam pilihan raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Khadijah binti Ibrahim, bernombor matrik 290443 akan menerangkan tentang pendidikan awal Tunku Khatijah Siddiq. Khatijah Siddiq telah mendapatkan pendidikan secara tidak formal dan juga secara formal. Secara tidak formalnya, beliau telah mendapatkan pendidikan di kalangan ahli keluarga beliau itu sendiri. Antaranya ialah pantang larang serta adat tradisi kaum berpatih yang telah diamalkan oleh keluarga mereka iaitu keluarga Khatijah Siddiq sendiri. Manakala menerusi pendidikan formal, beliau telah menuntut di sekolah rendah aliran Belanda iaitu Holland in Blanche School ataupun HIS School. Beliau telah menuntut di sini selama 7 tahun iaitu pendidikan rendah selama 7 tahun di sekolah tersebut. Dan di sekolah ini beliau telah diajarkan pendidikan formal akan ilmu sejarah, matematik dan sebagainya. Kemudian beliau telah meneruskan pendidikan di seperingkat sekolah menengah di sekolah Mir. Di sini beliau telah mendapat pendidikan sekolah menengah tidak lama kerana beliau telah diberhentikan sekolah atas beberapa faktor. Kemudian beliau telah meneruskan persekolahan di sekolah perguruan. Di sekolah perguruan ini beliau tidak mengikuti aliran Belanda lagi, tetapi beliau telah mengikuti sekolah aliran perguruan yang berasaskan Melayu dan penggunaan huruf-huruf Jawi. Di sini beliau telah berjaya menamatkan persekolahan dengan cemerlangnya dan telah mendapatkan sijil sebagai seorang guru. Mari kita teruskan dengan pengenalan awal pengalaman awal penuntutan kemerdekaan Tunku Khatijah Siddiq sendiri. Terdapat 5
pengalaman yang telah didapatkan oleh beliau sebelum beliau berpindah ke Malaysia dan menyertai UMNO dan untuk menuntut kemerdekaan di Malaysia sendiri. Okey, bagi peringkat awal, beliau telah mendapatkan pengalaman sendiri ketika berada di sekolah. Semasa di persekolahan, di alam persekolahan, Khadijah Siddiq telah membuat satu persatuan di mana persatuan tersebut telah disertai oleh 5 orang rakan beliau sendiri. Persatuan tersebut telah diwujudkan kerana beliau tidak puas hati dengan sikap guru di sana yang telah memilih kasih atau pilih kasih di kalangan pelajar yang berkaum Batak dan juga pelajar yang berketurunan kaum Melayu. Hal ini terjadi kerana guru di sana sendiri berpendapat bahawa gadis-gadis berketurunan kaum Batak lebih bijak, lebih pandai daripada kaum-kaum yang berketurunan Melayu. Hal ini tidak membuatkan Khadijah Siddiq dan bersama rakan-rakannya tidak menggemari dengan tindakan guru tersebut dan mewujudkan satu persatuan untuk menentang guru tersebut dengan mendapatkan kejayaan di sekolah tersebut. Seterusnya, di peringkat kerjaya, beliau telah berjaya untuk menjadi seorang guru dan telah berjaya menjadi seorang guru besar di usia yang muda iaitu 19 tahun. Di sepanjang peringkat kerjaya ini, sepanjang beliau menjadi seorang guru, beliau juga telah mewujudkan persatuan-persatuan kecil bagi menyemai perasaan sayang cinta akan negara mereka sendiri, beliau sendiri, iaitu pada ketika itu beliau telah mendiami Indonesia. Hal ini telah diketahui dengan wujudnya semangat bunda yang telah beliau wujudkan, itu semangat bunda. Semangat bunda ini diketuai oleh beliau dan telah disertai oleh ibu-ibu ataupun suri rumah yang berada di kawasan tersebut. Ianya juga telah disertai oleh isteri-isteri kepada penjawat awam di sesuatu tempat tersebutlah. Semangat bunda ini tidak secara langsung telah menjadi bukti kepada penyokongan Khadijah Siddiq pada ketika itu kepada parti-parti politik yang telah menuntut kemerdekaan negara mereka. Seterusnya ialah sewaktu Perang Dunia Kedua, Khadijah Siddiq telah pada waktu Perang Dunia Kedua, ini telah terjadinya Jepun telah menduduki di Indonesia. Di sini beliau telah berpengalaman untuk mengajar tentera dan pegawai-pegawai Jepun dalam mengamati usaha dan budaya rakyat Indonesia itu sendiri. Pada masa yang sama, beliau telah dipercayai untuk menjadi seorang yang aktif dalam persatuan-persatuan politik yang telah ditubuhkan Jepun sendiri. Tapi pada masa yang sama, beliau telah mengkhianati Jepun dengan persatuan-persatuan tersebut. Beliau telah menyemaikan semangat cinta akan negara mereka Indonesia di kalangan ahli-ahli mereka tersebut. Okey, seterusnya ialah Puteri Kesatria. Puteri Kesatria ini telah diwujudkan setelah beliau melarikan diri daripada tentera Jepun pada waktu dan ketika itu. Setelah Jepun mengetahui akan Honkai, iaitu persatuan yang diwujudkan tentera Jepun, tapi pada ketika itu
Tokoh Khadijah telah membuat honor Hahanokai, iaitu telah mewujudkan perasaan anti Jepun di kalangan ahli-ahli persatuan tersebut. Jadi Jepun dah tahu, maka dari itu Khadijah telah melarikan diri ke suatu tempat dan membuat satu persatuan baru, iaitu yang dinamakan Puteri Kesatria. Di sini beliau telah mengajar kaum-kaum wanita untuk lebih cinta akan negara mereka sendiri. Khadijah telah mengajarkan tentang latihan asas ketenteraan, rawatan perubatan, menuai semangat kaum wanita supaya menyokong lelaki di medan pertempuran. Kepada ahli-ahli baru, mereka akan berkursus di Bukit Tinggi, iaitu di mana markas Puteri Kesatria ini diwujudkan selama 6 bulan. Setelah 6 bulan berkursus di sana, mendapatkan pendidikan asas tentang ketenteraan dan sebagainya, ibu-ibu ataupun wanita-wanita ini akan pulang ke kampung halaman masing-masing dan telah mengajarkan ajaran tersebut kepada masyarakat di tempat mereka sendiri. Itu sahaja pembentangan saya pada hari ini dan diteruskan pada rakan saya yang seterusnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Saya Muhammad Rafiuddin bin Nisron, bernombor metrik 290170. Di sini saya akan membentangkan sedikit sebanyak tentang latar belakang Khadijah Siddiq. Khadijah Siddiq adalah seorang tokoh kemerdekaan tanah air dan beliau berketurunan Minangkabau, iaitu yang mewarisi adat pepatih. Dan tahukah anda apa itu adat pepatih yang diwarisi oleh Khadijah Siddiq? Adat pepatih adalah, pertama, sejarahnya adalah kaum wanita sebagai ketua dan warisan keluarga. Kedua, adat pepatih ini berasal dari tanah Minangkabau, Sumatera. Diasaskan oleh seorang pemimpin Minang bernama Sultan Balun yang bergelar Datuk Pepatih Nan Sebatang. Adat ini adalah amalan dan peraturan hidup yang ditentukan bagi masyarakat Minangkabau yang rata-ratanya adalah petani ketika itu. Tidak ada tarikh yang tepat dicatatkan bila adat ini diwujudkan. Dan yang terakhir, adat pepatih telah dibawa ke semenanjung Tanah Melayu, yakni semenanjung Malaysia, oleh perantau-perantau Minangkabau pada abad ke-14 Masihi. Asas kepribadian Khadijah Siddiq. Kedua ibu bapanya tidak membesarkannya dengan mengharapkan beliau hanya menjadi seorang suri rumah, tetapi sesuatu yang lebih, iaitu seseorang yang mempunyai kedudukan sosial yang tinggi dalam masyarakat. Kedua, beliau tidak pernah dididik untuk menganggap dirinya sebagai seorang wanita yang lebih rendah daripada kaum lelaki. Ketiga, beliau tidak melihat peranan utama wanita hanya sebagai seorang isteri dan ibu sahaja. Dan yang keempat, beliau melihat wanita sebagai rakan kongsi sama dengan lelaki dalam aktiviti politik dan perjuangan anti penjajah. Sejarah perkahwinan beliau adalah beliau berkahwin dengan tokoh politik di Johor bernama Dr. Hamzah. Perkahwinan dengan Dr. Hamzah hanya beberapa hari selepas darurat diisytiharkan di British Malaya. Dr. Hamzah adalah seorang doktor perubatan. Beliau merupakan seorang tokoh politik terkemuka di Johor dan lantang menentang Datuk On Jaafar pada waktu itu. Tiga, dan perkahwinan
Dr. Hamzah dan Khatijah Siddiq sebagai perkahwinan politik antara dua anti penjajah radikal yang berfikiran sama. Penglibatan Khatijah Siddiq dalam politik adalah menyertai Persatuan Puteri Kesatrian dan juga telah menjadi Kepala Tentera Wanita Puteri Kesatrian di Bukit Sumatera. Khatijah juga telah menubuhkan Puteri Kesatrian Sukarelawan Barisan Tentera Wanita di Bukit Tinggi. Khatijah juga pernah menjadi Presiden Himpunan Wanita Indonesia Melaya HWIM. Beliau juga pernah menjadi Ketua Kaum Ibu Persatuan Melayu Semenanjung Permas di Johor Bahru. Khatijah dilantik sebagai AJK Kaum Ibu UMNO sebelum beliau telah dinaikkan pangkat sebagai Pegawai Penerangan Kaum Ibu UMNO. Beliau juga telah dinaikkan jawatan sebagai Setiausaha dan Pemangku Kaum Ibu UMNO. Pada 10 November 1956, beliau telah dikeluarkan daripada UMNO semasa Majlis Mesyuarat Tertinggi UMNO diadakan. Ini adalah kerana beliau dianggap sebagai keterlaluan, panas baran dan tidak sesuai untuk perjuangan UMNO yang mementingkan cara perundingan, mengelak daripada bertentangan terbuka, bertolak angsa dan mengalah kepada pucuk pimpinan. Dr. Burhanuddin Al-Helmi telah menjemput beliau untuk menyertai PAS setelah 2 tahun beliau tidak menyertai mana-mana parti. Semasa penyertaan Khatijah dalam PAS, beliau berjaya memenangi pilihan raya pada tahun 1959. Beliau juga telah berjaya menambah ahli Dewan Muslimat dari 700 ahli kepada 3,000 ahli ketika menjadi Ketua Dewan Muslimat. Khatijah juga telah kembali ke pangkuan UMNO melalui cawangan Kampung Majidi Baru pada tahun 1971 selepas pilihan raya mewakili PAS kalah pada tahun 1964. 3 tahun kemudian, beliau menerima jawatan Naib Ketua Wanita UMNO di cawangan Selayang Baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Balai Mimpi Bangkit nombor pendaftaran 290109 akan menggunakan berkenai personaliti tokoh kemerdekaan iaitu Khatijah Siddiq. Khatijah Siddiq adalah anak kelahiran Minang dan dibesarkan oleh keluarga yang berpegang teguh dengan adat pepatih, iaitu adat yang menjadi tradisi dan kepercayaan masyarakat Minangkabau. Hal ini telah menyebabkan beliau suka untuk diterima oleh masyarakat Melayu amnya. Selain itu, beliau juga mempunyai masalah untuk menerima dan menyertai aktiviti-aktiviti yang didominasi oleh kaum lelaki. Khatijah Siddiq merupakan seorang yang lantang bersuara apabila beliau telah mengusulkan hak sama rata diberikan kepada kaum wanita seperti mana yang telah diberikan kepada kaum lelaki dalam menghadiri kongres. Namun usul tersebut telah ditentang oleh kaum lelaki UMNO. Hal ini tidak mengecewakan Khatijah Siddiq, malah beliau terus berusaha keras untuk menambah bilangan kaum hawa untuk menyertai ahli UMNO. Perjuangan Khatijah Siddiq telah membuka mata Tunku Abdul Rahman, iaitu Presiden UMNO pada ketika itu, dan melantik Khatijah Siddiq sebagai Pegawai Penerangan dan Pergerakan Kaum Ibu UMNO pada tahun 1954 dan merupakan wanita pertama yang menduduki Majlis Tertinggi UMNO. Khatijah Siddiq merupakan seorang yang tegas dan bersuara lantang, terutamanya apabila menyuarakan hak dan kedudukan kaum wanita di Malaysia. Suara kaum wanita sering dipinggirkan oleh kaum lelaki, tetapi hasil usaha keras Khatijah Siddiq akhirnya bersuara didengari dan kedudukan dalam parti dihormati. Kekuatan dan nilai kepimpinan Khatijah Siddiq dapat dilihat sejak dari bangku sekolah lagi. Beliau telah mencorak personaliti dan identiti beliau sehingga personaliti beliau sebagai pejuang yang gigih, berani dan lantang bersuara untuk memperjuangkan idea tentang peranan dan kedudukan wanita dalam politik di Malaysia.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya teruskan lagi dengan perbincangan mengenai kesihatan tokoh, iaitu kesihatan Khatijah Siddiq. Di akhir kehidupan beliau mengalami masalah kesihatan pada usia senjanya. Khatijah Siddiq mula mengurangkan aktiviti-aktiviti persatuan kerana beliau banyak menghabiskan masa di atas kerusi roda kerana mengalami penyakit lumpuh dan penyakit anemia. Pada tahun 1982, kelumpuhan beliau semakin teruk sehingga langsung tidak dapat bergerak. Pada Jun 1982, Khatijah Siddiq telah menghembuskan nafas terakhirnya di sebuah bilik kecil bersama anak-anaknya. Perjuangan Khatijah Siddiq, seorang serikandi negara yang tidak pernah mengenai erti jemu atau putus asa tanpa mengenal penat lelah untuk memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu dan menegakkan keadilan serta mempertahankan hak orang Melayu. Pemergiannya ke alam fana merupakan kehilangan tokoh negara yang berwibawa dan banyak berjasa ke arah kemerdekaan negara. Beliau sanggup berkorban apa jua dan sanggup meninggalkan tanah tumpah darahnya sendiri, iaitu Sumatera, untuk berganding bahu dengan wanita Malaya demi mencapai kemerdekaan tanah Melayu. Al-Fatihah kepada Allah Yang Maha Khatijah Siddiq. Sama-sama kita membacakan Al-Fatihah. Assalamualaikum, saya Muhammad Jumat Azli bin Abdul Daya, nombor metrik 290397, Pusat Johor Bahru. Okey, kita teruskan kepada topik kontroversi dan sumbangan Khatijah Siddiq. Kontroversi Khatijah Siddiq. Semasa perjuangan Khatijah Siddiq pada tahun 1953, beliau pernah dijemput untuk memasuki Parti UMNO, tetapi telah disingkirkan pada tahun 1956 atas alasan disiplin. Semasa hayat beliau berada di UMNO, terdapat beberapa kontroversi, konflik dan jawatan-jawatan yang pernah disandang oleh beliau lah. Penglibatan Khatijah Siddiq dalam Parti UMNO telah dipujuk oleh Ibu Zain setelah pembebasan daripada penjara di Singapura lah. Itu permulaan karya beliau dekat semasa berada di UMNO. Khatijah Siddiq pernah dilantik sebagai ahli jawatan kuasa pergerakan kaum ibu UMNO Johor dan terpilih menjadi wakil di Kongres UMNO di Melaka pada April 1953 yang mengemukakan usul arus hegemoni lelaki. Seterusnya, Khatijah Siddiq meminta hak sama rata antara kaum wanita dan lelaki. Namun, pada masa tersebut, Khatijah Siddiq mendapat tentangan daripada kaum lelaki. Dengan usul yang diberikan oleh Khatijah Siddiq. Dan Khatijah Siddiq juga telah menarik usul tersebut kerana beliau akui tidak akan dapat majoriti sokongan daripada kaum lelaki, kerana pada masa tersebut kaum wanita yang menyertai kongres tersebut bilangan terlalu sedikit berbanding lelaki yang membantah usul tersebut. Seterusnya kita melihat kepada Perhimpunan Agung pada tahun 1954. Perhimpunan tersebut yang diadakan di Alostar Kedah telah menarik perhatian Tengku Abdul Rahman atas hujah Khatijah Siddiq berkenaan tiada seorang pun kaum ibu yang dipilih untuk menjadi ahli majlis tertinggi, dan menjadi dengan hujah tersebut Tengku Abdul Rahman berkenan untuk melantik Khatijah Siddiq sebagai pegawai penerangan pergerakan kaum ibu UMNO pada masa tersebut. Namun Khatijah Siddiq juga mendapat tentangan daripada ketua penerangan UMNO, iaitu Syed Jafar Albar, di mana beliau mengeluarkan hujah, iaitu beliau merasa sudah memadai kaum lelaki sahaja yang menjalankan usaha-usaha penerangan bagi mencari lebih ramai wanita untuk menyertai penglibatan di UMNO pada masa tersebut. Suara Khatijah Siddiq dalam memartabatkan kaum wanita dalam UMNO
dikuasai oleh hegemoni lelaki sehingga beliau dipecat atas alasan disiplin pada tahun 1956. Yang seterusnya, kita melihat kepada kontroversi perjuangan tokoh Khadijah Siddiq sehingga beliau pernah dipenjarakan di Singapura. Penahanan tanpa dibicarakan adalah satu topik yang panas pada masa tersebut kerana Khadijah Siddiq dituduh hendak menggulingkan kerajaan penjajah iaitu British di Singapura. Penahanan beliau tanpa dibicarakan di bawah akta darurat dari tahun 1948 sehingga tahun 1950 di penjara Outram Road, Singapura pada masa tersebut. Dalam masa penahanan beliau, terdapat beberapa perkara yang menyebabkan beliau dipandang adalah perempuan yang sangat kuat, di mana pada masa penahanan beliau mengandung anak lelaki dan dilahirkan di dalam penjara berjauhan daripada suami, yang menjadikan beliau dipandang wanita terkuat pada masa tersebut dan mempunyai semangat nasionalisme yang sangat tinggi sehingga beliau mengabaikan rasa sedih berada dalam penjara. Setelah selesai menjalani hukuman tahanan tanpa dibicarakan di Singapura, Khadijah Siddiq telah diperintahkan untuk menerima hukuman buang negeri, yaitu meninggalkan Singapura dan pergi ke Johor, dan tidak dibenarkan memasuki negeri tersebut selama tempoh 10 tahun. Ini adalah hukuman yang telah diberikan oleh kerajaan Singapura pada masa tersebut. Kontroversi yang seterusnya dapat dilihat di mana Khadijah Siddiq sanggup berpoligami demi kepentingan politik. Khadijah Siddiq sangat tegas dalam menolak amalan poligami yang disebabkan 3 perkara. Perkara yang pertama, beliau berkata amalan poligami langsung tidak mengikut hukum Al-Quran, dan yang kedua, nafkah yang terabai, dan yang ketiga, anak menjadi mangsa ketidakcekapan pengurusan perkawinan 2 atau 3 isteri pada masa tersebut. Namun, semasa hayat Khadijah Siddiq di Malaya, beliau telah berjumpa dengan naib yang di-Pertua Lembaga Kesatuan Melayu Johor, Dr. Hamzah Taib, semasa berada di Johor. Dr. Hamzah Taib telah memberi ruang ataupun jambatan kepada Khadijah Siddiq dalam memperjuangkan hak wanita di Malaya pada masa tersebut. Seterusnya, Khadijah Siddiq telah menerima lamaran Dr. Hamzah pada tahun 1948 dan menjadikan Khadijah Siddiq sebagai isteri kedua. Akan tetapi Khadijah Siddiq telah meletakkan syarat di mana Khadijah Siddiq bebas ke mana-mana demi merealisasikan perjuangan politik yang dilakukan oleh Khadijah Siddiq. Khadijah Siddiq yang sanggup mengabaikan pendirian beliau berkenaan amalan poligami demi perjuangan dalam memartabatkan kaum wanita di belenggu penjajahan. Kita teruskan kepada sumbangan Khadijah Siddiq. Terdapat beberapa sumbangan yang dilakukan yang dapat dilihat oleh Khadijah Siddiq. Salah satunya ialah membina asas perjuangan wanita dalam politik dan kesedaran melalui pelbagai ketegangan menghadapi krisis politik dan berhadapan dengan penyingkiran UMNO pada waktu itu. Setelah dilantik sebagai pegawai penerangan bagi pergerakan kaum ibu UMNO oleh Tunku Abdul Rahman, Khadijah Siddiq dan pasukannya terpaksa bekerja keras untuk menimbulkan kesedaran politik, sosial dan di kalangan wanita untuk berjuang bukan saja tentang kemerdekaan tetapi juga tentang kedudukan dan maruah mereka di kacamata lelaki lah. Yang seterusnya, beliau
melatih barisan pemimpin pelapis di peringkat cawangan berpidato dan pengurusan cawangan yang dengan baik. Beliau mengajar sejarah Nusantara tentang perjuangan dan kesedaran politik wanita yang sanggup berkorban apa sahaja harta nyawa yang wajar dicontohi oleh wanita di Melaya. Dan seterusnya, Khadijah Siddiq juga membuka dimensi sosial wanita Melayu dengan pelbagai kegiatan sosioekonomi yang mengarah kepada kesedaran politik seperti mencari dana bagi membeli pelbagai keperluan seperti pinggan, mangkuk, gelas dan teko agar dapat disewakan untuk kegiatan seperti kenduri kendara. Hasil daripada tempoh 10 bulan berjaya membuka 130 buah cawangan di seluruh negeri dan menambah keanggotaan kaum ibu UMNO seramai 10,000 orang. Seterusnya kita melihat kepada perjuangan beliau untuk memartabatkan kedudukan wanita dalam politik UMNO. Apabila beliau menghantar resolusi ke Perhimpunan UMNO yang agar 5 buah kursi parlimen diberikan kepada wanita. Mengikut Khadijah Siddiq, kaum lelaki masih tidak dapat mengiktiraf kedudukan wanita setimpal dengan kebolehan mereka. Khadijah Siddiq sebagai wakil kepada golongan subaltern dalam parti UMNO pada waktu itu telah bersuara tentang hak dan kedudukan mereka. Strategic essentialism yang digunakan untuk menentang hegemoni lelaki dalam parti tersebut. Sungguh pun Khadijah Siddiq telah berjaya memperkasakan pergerakan kaum ibu UMNO, namun beliau gagal mengimbangi hegemoni pemimpin UMNO yang terdiri daripada kaum lelaki. Lantaran kalah dalam perjuangan ini, beliau terpinggir dari fajar kemerdekaan Melaya yang mula terasa pada tahun 1957. Hal ini ibarat tidak setimpal dengan pengorbanan yang beliau lakukan, di mana ibarat mencurahkan titih peluh tapi orang lain yang menuai hasil daripada benih yang beliau tanam. Dan terjadinya tokoh yang terpinggir iaitu Khadijah Siddiq akibat daripada hegemoni kaum lelaki dalam golongan UMNO pada waktu itu. Dan yang terakhir kita melihat kepada sumbangan beliau. Khadijah Siddiq telah banyak berkorban untuk meningkatkan kedudukan wanita bukan saja di Melaya, malah juga wanita di Indonesia dan Singapura. Beliau tekad untuk membela kaum wanita yang tercicir daripada aspek pendidikan, kemahiran rumah tangga dan menanam bibit-bibit kesedaran politik dalam kalangan wanita Indonesia dan Singapura lah. Dalam beberapa penglibatan beliau, yaitu beliau telah bergiat dalam Persatuan Wanita Indonesia Baru HIMWIM dengan gerakan untuk menimbulkan kesedaran politik dalam kalangan wanita Indonesia dan di Singapura. Yang seterusnya, beliau kemudiannya mula aktif di Melaya dengan Persatuan di Melayu Semenanjung PERMAS yang memperjuangkan hak Melayu. Sebab itu Khadijah Siddiq digelar sebagai perjuangan Nusantara kerana perjuangan beliau bermula daripada negara Indonesia, Malaysia hingga ke Singapura. Terima kasih daripada saya berkenaan dengan kontroversi dan sumbangan Khadijah Siddiq. Seterusnya, pendapat tentang Khadijah Siddiq. Pertama, kita perlu mencontohi sikap keras kepala dalam memperjuangkan perkara yang dirasakan benar dan tidak salah menurut ajaran Islam dan tidak bertentangan dengan undang-undang negara. Keduanya,
kita perlu mempunyai jati diri yang ikhlas dalam perjuangan beliau. Sebagai contoh, semasa UMNO ingin menghadiahkan beliau sebidang tanah di kampung Datuk Keramat, beliau menolak hadiah itu kerana baginya tujuan berpolitik bukan untuk tamakkan harta. Ketiga, sikap suka menuntut ilmu dan menyebarkan ilmu kepada orang ramai adalah satu sikap yang harus dipuji, kerana walaupun pada ketika itu proses untuk menuntut ilmu tidak semudah selepas kemerdekaan negara. Dan yang terakhir, sikap memperjuangkan hak. Dapat diambil contoh di sini sikap beliau memperjuangkan hak wanita, iaitu perjuangan beliau membuang pemahaman bahawa hanya lelaki sahaja yang mampu mentadbir negara adalah satu pemikiran di luar kotak pada waktu itu. Ia ini disebabkan pada ketika itu kaum wanita hanyalah golongan yang corak kehidupannya ditentukan oleh kaum lelaki.